Oke, selamat pagi. Sekarang pukul 1.51 pagi. Sudah oke? Pukul 1.51 pagi. Cigu belum tidur. Oke, Cigu ingin memberi penerangan tentang bagaimana menjawab soalan yang pertama ini, oke? Soalan yang tugasan yang Cigu telah berikan kepada adik-adik. Oke? Oke, mula-mula kita tengok. 3 buah bekas yang berbeza size diisi dengan 100 ml air, diisi dengan 100 ml air dan dibiarkan di bawah cahaya matahari. Oke, ada 3 buah bekas, masing-masing diisi dengan 100 ml air. Maksudnya di sini, yang ini pun diisi 100 ml air, ini pun diisi 100 ml air, ini pun diisi 100 ml air. Bermakna sama saja. Oke? Sama saja 100 ml air, oke? 100 ml air. Kemudian apa yang sama lagi di sini adalah ketiga-tiga ini diletakkan di bawah cahaya matahari. Oke, mungkin di padang kah, di luar kelas, keluar bangunan, tapi tempat yang sama, yaitu di tempat yang boleh terkena cahaya matahari. Jadi kita pergi soalan yang pertama, yaitu bagian E. Pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Perkataan malar adalah perkataan bahasa Melayu biasa yang membawa maksud tidak berubah atau sama saja. Oke? Jadi tadi Cigu sudah terangkan apa yang sama saja, 100 ml air. Di sini 100 ml air, sini pun 100 ml air, sini pun 100 ml air. Bagaimanapun kita tidak boleh tulis. Bagaimanapun kita tidak boleh tulis apa yang sama, apa yang tidak diubah, kita tidak boleh tulis 100 ml air. Tidak boleh buat begitu. Oke? Tidak boleh buat begitu. Ini terang-terang salah. Kena bagi tahu apa itu 100 ml. 100 ml air, 100 ml itu ialah isi padu. Oke, 100 ml itu adalah isi padu dan air. Oke, jadi cara tulis 100 mililiter. Isi padu air. Oke, itu yang sama saja, yang tidak diubah. Dimalarkan isi padu air. Bagaimanapun, Cigu mau cakap juga tentang sebenarnya untuk pemboleh ubah dimalarkan, kamu boleh mencari beberapa jawaban untuk pemboleh ubah dimalarkan yang sama, tapi kena pastikan yang penting, mesti penting. Kalau tidak penting maka tidak akan diterima. Oke? Jadi di sini penting, di sini maksudnya boleh memberi kesan kepada eksperimen, boleh memberi kesan kepada hasil eksperimen. Jadi kalau dia boleh memberi kesan kepada hasil eksperimen, bermakna pemboleh ubah yang adik-adik telah pilih itu adalah penting. Oke. Tadi Cigu ada cakap tentang ini, bahwa di bawah cahaya matahari. Jadi cara jawab dia ialah yang kedua. Oke. Cigu boleh jawab tempat penyiasatan ataupun tempat bekas diletakkan. Begitu. Tempat bekas diletakkan. Apa pemboleh yang sama? Apa pemboleh ubah yang sama untuk ketiga-tiga bekas ini? Semua diletakkan di bawah cahaya matahari. Maksudnya diletakkan di tempat yang sama. Jadi cara tulis dia tempat bekas diletakkan. Di mana? Di bawah cahaya matahari. Tapi jangan tulis itu pula. Jangan tulis di bawah cahaya matahari. Oke? Tulis tempat bekas diletakkan. Oke? Tapi di sini jawaban sebenarnya satu sajalah. Tapi di sini juga ada bagi pilihan. Jadi terpulang kepada adik-adik untuk memilih yang mana supaya ada panduan untuk adik-adik. Kecuali dalam soalan dia minta 1 bagi 1, dia minta 2 bagi 2, dia minta 3 bagi 3 lah. Oke? Kita teruskan. Kita pergi pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah yang diubah ataupun paling senang yang biasa ada diberitahu diubah, maksudnya belenan, maksudnya tidak sama.
Apa pemboleh ubah dimanipulasi? Maksudnya apa pemboleh ubah yang berlainan, yang tidak sama. Oke? Kalau adik-adik tengok yang ketiga-tiga bekas ini, kalau adik-adik tengok yang ketiga-tiga bekas ini nampak sangat dia tidak sama, dia berlainan. Dan sepatutnya itulah jawaban dia untuk untuk yang B ini. Itulah jawaban dia. Oke? Tapi tidak boleh pula tulis ini jawaban dia. Bekas apa? Oke? Dan cikgu suka untuk bagi tahu, mungkin adik-adik telah belajar sebelum ini dan telah diberitahu sebelum ini oleh mungkin adik-adik punya guru-guru. Biasanya kalau ada jadwal seperti ini, oke, sebelah atas dia yang itu yaitu ini adalah dimanipulasi dan yang ini pula adalah bergerak balas. Oke? Dan biasanya boleh salin begitu saja. Oke? Bagaimanapun yang ini yaitu bekas tidak boleh disalin begitu saja sebab dia tidak lengkap. Oke? Dia tidak lengkap. Maka adik-adik kena lengkapkan. Kalau adik-adik tulis begitu saja yaitu bekas, bulat-bulat salah lah. Oke? Jadi kita tengok yang ini. Kita tengok pula yang ini. Apa sebenarnya ini? Apa yang berbeza, apa yang berlainan, apa yang tidak sama? Oke? Apa yang tidak sama? So, di sini cikgu akan pilih, kalau cikgu akan cakap tentang apa yang tidak sama, yang berlainan adalah cikgu cakap bentuk bekas ataupun size bekas. Oke? Size bekas. Jangan tulis bekas saja. Dia punya trik adalah kalau boleh mau tulis pemboleh ubah ini jangan guna satu perkataan saja. Gunakan minimum paling sedikit 2 perkataan. Ingat tuh 2 perkataan. So, kalau adik-adik tulis bekas 1 perkataan saja, jadi besar kemungkinan salah. Oke? Tapi untuk soalan ini cikgu mau tambah lagi sebab ini tajuk penyejatan, oke? Sebelum cikgu lupa, trik untuk mencari jawaban adalah bila adik-adik kena bagi soalan, apa-apa soalan begini ataupun gambar raja begini, terus adik tengok ini soalan tentang apa? Rujuk di tajuk-tajuk dalam buku teks. Oke? Jadi ini terang-terang, ini cikgu tengok terang, adik-adik pun tahu ini adalah tentang penyejatan. Jadi karena ini adalah tentang penyejatan, maka jawaban adik-adik pun sepatutnya berkisar tentang penyejatan. Oke? Jangan lari daripada topik itu. Oke? Jadi cikgu mau tambah lagi apa yang dimanipulasi di sini. Oke. Apa yang dimanipulasi, yang diubah. Kalau adik-adik tengok sini, oke, air di sini, permukaan air di sini kecil saja. Permukaan air sini lagi besar. Oke, permukaannya bertambah besar. Jadi apa yang diubah? Yang diubah adalah yang size ataupun luas permukaan air yang terdedah kepada matahari. Oke? Luas permukaan air yang terdedah kepada matahari. Jadi cikgu akan, sebab jawaban yang ini ada kaitan dengan penyejatan. Jadi cikgu akan tulis apa yang berlainan, luas permukaan air yang terdedah kepada matahari. Begitu. Oke? Jadi di sini cikgu ada 1 2 3, ada 3 pilihan pemboleh ubah dimanipulasi. Tidak perlu tulis banyak-banyak, 1 saja, kecuali soalan minta 2 maka bagi 2. Kalau dia tidak minta apa, maksudnya dia bagi soalan begini saja, maka bagi 1 saja. Oke? Bagi 1 saja. Jadi cikgu ada letak sini ada 3. Oke, untuk panduan adik-adik. Kemudian kita pergi pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya pemboleh ubah bergerak balas maksudnya apa yang diperhati. Oke, apa yang diperhati. Tadi cikgu ada bagi tahu adik-adik bahwa sebelah atas adalah pemboleh ubah dimanipulasi, sebelah bawah adalah pemboleh ubah bergerak balas. Oke, sebelah atas dimanipulasi, sebelah bawah ialah pemboleh ubah
bergerak balas. Maka untuk pembuluh ubah bergerak balas ini salin saja semua ini, kecuali ini unit tidak perlulah, unit tidak perlu salin. Tapi kalau tersalin juga, kalau adik-adik tidak sengaja tertulis itu unit, tidak salah juga, tapi paling baik tidak perlu tulis itu unit. Oke, ingat tuh, tidak perlu tulis itu unit. Maka cikgu akan tulis jawaban dia, pembuluh ubah di bergerak balas, massa untuk air menyejat. Oke, massa untuk air menyejat. Kena salin semua. Oke, jangan tinggalkan apa-apa perkataan. Oke, salin semua ini. Jangan tinggalkan apa-apa perkataan. Oke, salin semua ini. Jangan tinggalkan apa-apa perkataan. Cikgu ikut pengalaman cikgu, ada murid-murid yang tidak tahu, dia malas salin kah atau macam mana? Ada perkataan yang dia tidak mau salin, dia tinggalkan, dia tulis contoh kalau begini, dia tulis begitu, massa. Akibatnya jawaban dia salah. Oke, akibatnya jawaban dia salah sebab yang ini dia tidak pergi salin, maka jawaban dia salah. Oke, mesti salin semua. Oke, so jawaban dia sini massa untuk air menyejat. Oke, sekarang kita pergi tujuan penyesatan. Tujuan penyesatan dia ada banyak cara menjawab. Oke, adik-adik, banyak cara menjawab, tapi ada satu ayat yang biasa adik-adik guna. Jadi yaitu untuk menyiasat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Oke, ini pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Ini cara jawab dia. Tapi jangan pula tulis bulat-bulat, jangan pula tulis yang ini pun adik-adik tulis, yang ini pun adik-adik tulis. Tukar, ganti ini apa pemboleh ubah dimanipulasi, apa pemboleh ubah bergerak balas. Di mana dapat nih pemboleh ubah dimanipulasi? Ada di sini B. Oke, pilih saja mana-mana di sini. Di mana mau dapat nih pemboleh ubah bergerak balas? Ada di sini. Oke? Jadi masukkan saja dalam ayat tuh. Kalau adik tertulis ini maksudnya tiada ini perkataan untuk pun boleh juga. Oke? Tiada ini perkataan untuk pun boleh juga. Maksudnya terus ke perkataan menyiasat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas pun boleh. Tiada itu perkataan untuk pun boleh. Itu menyiasat pula tukar kepada mengkaji pun boleh. Oke? Tiada masalah. Pun boleh. Cuma banyak adik-adik yang buang perkataan ini. Apabila adik-adik buang nih perkataan yang ini hubungan nih, oke, walaupun ayat lain betul, ini dimanipulasi betul, bergerak balas pun betul, tapi adik tidak tulis perkataan hubungan, akibatnya maksud jawaban tersebut akan berlainan, tidak sama lagi dengan tujuan penyesatan yang sebenar. Dia berbeza sudah. Jadi jangan lupa, pastikan adik-adik jangan lupa tulis ini perkataan hubungan, jangan buang. Oke, jadi kita balik lagi jawab dia. Pemboleh ubah dimanipulasi sudah kita dapat di sini. Oke, pemboleh ubah bergerak balas kita sudah dapat di sini. Jadi cikgu akan ubah. Oke, dimanipulasi cikgu akan ubah. Oke, pemboleh ubah dimanipulasi cikgu akan ubah. Cikgu ambil yang ini. Cikgu mau ambil yang ini, luas permukaan air yang terdedak pada matahari. Kenapa cikgu mau ambil itu? Sebab dia ada kaitan dengan yang ini, luas permukaan. Oke, dia ada kaitan dengan luas permukaan ini dan dia ada kaitan dengan tujuan eksperimen yaitu penyejatan. Oke? Jadi cikgu akan guna yang inilah.
Cigo akan guna yang ini, luas permukaan air yang terdedah. Jadi Cigo akan salin. Oke. Untuk melihat hubungan antara luas permukaan air yang terdedah kepada matahari dan pembuluh bergerak balas. Ada satu jawaban sini, yaitu massa untuk air menyejat. Jadi Cigo akan tulis sana massa untuk air menyejat. Oke, selesai. Itu jawaban dia. Tapi ini kurungan dia kena buang juga lah. Oke, kurungan kena buang. Kurungan kena buang. Oke, selesai. Inilah jawaban dia. Oke, inilah jawaban. Tapi macam Cigo cakap tadi, kalau adik buang ini untuk pun boleh. Nah, kemudian adik tulis yang ini menyesat, adik tulis mengkaji pun boleh. Oke, pun boleh. Jadi terus mengkaji hubungan antara luas permukaan air yang terdedah kepada matahari dan massa untuk air menyejat. Oke, kita pergi pula pemerhatian. Pemerhatian, oke. Pemerhatian, apa itu pemerhatian? Macam mana mau tulis jawaban untuk pemerhatian? Macam mana mau buat pemerhatian? Adik kena pergi tengok yang eksperimen nih, tengok eksperimen. Oke, apa yang adik jangkakan akan berlaku? Bukan pula bagi tahu, jangan pula bagi tahu. Oke, bekas P, Q dan R dibuat daripada kaca, bukan begitu. Oke, bukan pula cakap bekas P, Q dan R berlainan bentuk, size, bukan begitu. Juga jangan pula cakap bekas P mengambil masa 6 jam untuk air menyejat, bekas Q mengambil masa 4 jam untuk air menyejat, bekas R mengambil masa 2 jam untuk air menyejat, bukan itu. Oke? Adik-adik kena buat perbandingan. Masa untuk air menyejat yaitu 6, 4 dan 2 jam ini buat perbandingan. Oke? Kamu cakap, adik-adik boleh cakap bahwa mungkin ini yang paling lambat, ataupun ini kamu cakap ini yang paling cepat. Paling cepat. Paling cepat apa? Paling cepat masa untuk air menyejat. Oke? Yaitu 2 jam. Oke, jadi untuk menjawab pemerhatian, yang untuk ini kena bagi tahu apa yang dijangkakan berlaku ataupun yang berlaku. So, buat pemerhatian, sini Cigo akan cakap, oke, massa untuk air menyejat di bekas R paling cepat berbanding di bekas P dan Q. Begitu. Massa untuk air menyejat di bekas R paling cepat berbanding di bekas P dan Q. Oke? Berbanding di bekas P dan Q. Cigo pilih yang itu. Sebab di sini 2 jam saja. Maka air sudah menyejat. 2 jam saja. Oke? Jadi Cigo ambil yang itulah. Oke, Cigo teruskan. Kemudian inference. Inference ialah sebab. Oke? Inference ialah sebab. Kenapa? Oke, apa yang mau diberi sebab? Beri sebab yang ini. Di sini massa untuk air menyejat di bekas R paling cepat berbanding di bekas P dan Q. Maka kena bagi tahu. Kenapa air di bekas R menyejat paling cepat. Kena bagi tahu. Jangan pergi bagi tahu benda-benda lain. Sebab di sini ialah pemerhatian. Maka di sini ialah sebab. Sebab bagi tahu sebab terhadap pemerhatian yang kamu telah bikin. Oke? So, berikan inference. Balik kepada tadi, sebab dia. Kalau kamu tengok tadi, Cigo cakap, ada yang cakap sebab bentuk berlainan. Salah, bukan begitu. Oke? Sebab dia ialah sini luas permukaan. Sudah kita buat yang ini. Oke?
luas permukaan. Oke. Sebab kenapa R paling cepat air tersejat dia? Sebab sini luas permukaan dia paling besar. Sini sederhana. Sini luas permukaan dia kecil saja. Jadi cakap tentang itu. Oke. Jadi Cikgu tulis di sini. Cikgu tulis berikan inference sebab luas permukaan air yang terdedah kepada matahari di bekas R paling besar. Sebab luas permukaan air yang terdedah pada matahari di bekas R paling besar. Oke, bolehlah. Ataupun boleh juga sebab bekas R mempunyai luas permukaan yang paling besar. Oke, sebab bekas R mempunyai luas permukaan air yang terdedah pada matahari paling besar. Paling besar berbanding di bekas P dan Q. Cakap begitu. Sebab bekas R mempunyai luas permukaan air yang terdedah kepada matahari paling besar berbanding di bekas P dan Q. Bekas P dan Q. Boleh. So, sekarang kita pergi corak. Corak. Apakah corak? Corak ataupun pola perubahan kadang-kadang dia guna perkataan begini paling senang. Inilah soalan paling senang, tapi ramai murid yang tidak boleh jawab. Sedangkan ini mungkin 1 atau 2 atau 3 perkataan saja. Biasanya 1 perkataan saja untuk jawab. 1 perkataan, Sama ada meningkat, menurun, bertambah, berkurang, tidak berubah. Itu saja, begitulah. Biasanya 1 perkataan. Kadang-kadang saja ada 2 perkataan, guna 2 perkataan. Jadi kita tengok sini. Kita tengok di sini. Tengok yang ini 6:42. Apa corak dia? Dari 6 pergi 4 pergi 2 jam. Apa corak dia? Menurunkan, berkurangkan. Jangan baca daripada depan pergi belakang pula. Contoh daripada 2 pergi 4 pergi 6. Jangan baca begini. Kalau begini memang nampak meningkatlah. Dari 2 pergi 4 pergi 6 memang meningkatlah. Tapi baca dari sudah pun ini P Q R. Bermana kena baca daripada sini, daripada 6 pergi 4 pergi 2. Anda tengok dari sana. Jadi ini ialah terang-terang ini ialah 642 menurun, berkurang, menurun ataupun berkurang. So cara jawab begitu. Jadi kita ubah, kita tulis jawaban dia. Apakah corak? Kita tulis menurun. Itu saja. Ataupun berkurang. Itu saja. Tulis 1 saja. Tidak perlu tulis menurun atau berkurang, tidak perlu. Adik pilih perkataan menurun ataupun adik pilih perkataan berkurang. Mana-mana saja. Senang kan? Paling senang. Ini senang-senang dapat 1 markah. Kita pergi pula hipotesis. Hipotesis untuk ini. Hipotesis ini sebenarnya senang jawab. Hipotesis senang jawab. Kesimpulan pun senang jawab. Kalau adik dapat jawab ini hipotesis atau hubungan, boleh dikatakan otomatis adik boleh jawab ini kesimpulan saja. Dengan syarat adik dapat jawab ini secara betul, secara tepat. Maka adik akan terus boleh jawab kesimpulan dengan mudah. Jadi bermana adik kena menjawab ini hipotesis betul-betul lah. Biasanya cikgu akan ajar 2 cara. Sebenarnya banyak cara lah. Tapi ada beberapa cara, tapi cikgu akan tunjuk 2 cara yang adik biasa-biasa. Sama ada guna semakin ataupun yang jika maka, yang adik biasalah. Kita try dulu yang semakin nih. Biasanya cikgu akan buat begini, semakin
corak pemboleh ubah dimanipulasi. Oke, pemboleh ubah dimanipulasi Cikgu buat beginilah, PM PM ini pemboleh ubah dimanipulasi. Oke. Kemudian di sini pun sama, semakin corak. Oke, PBG itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Ini pemboleh ubah dimanipulasi. Oke. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi sudah kita dapat. Oke, di sini. Oke. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas sudah kita dapat, yaitu di sini. Bermana tinggal cari corak saja. Tinggal cari corak. Dua ada corak ini. Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa pemboleh ubah dimanipulasi? Luas permukaan air yang terdedah. Nih, luas permukaan air yang terdedah. Oke. Jadi tengok luas permukaan air yang terdedah. Daripada sini begini, begini. Apa corak dia? Bertambah kan ataupun meningkat? Bertambah ataupun meningkat. Maka cara jawab dia kita tulis semakin meningkat. Oke, meningkat. Pemboleh ubah dimanipulasi kita masukkan yang ini, juga ambil yang luas permukaan ini. Oke, kita tengok pula yang semakin corak untuk pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas yang ini. Oke, pemboleh ubah bergerak balas yang ini. Oke, daripada 6 4 2. Apa itu? Oke. 6 4 2. Dia menurunkan. Dia menurun. Nah, yang ini corak dia meningkat. Oke. Jadi kita ubah. Oke, 6 4 2 itu menurun ataupun berkurang, maka sini kita buat corak yang untuk ini semakin berkurang. Semakin berkurang. Oke. Jadi sekarang kita ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah Cikgu ambil yang ini. Luas permukaan air yang terdedah kepada matahari. Jadi Cikgu ambilin yang ini. Luas permukaan air yang terdedah kepada matahari. Oke, koma. Oke, koma. Semakin berkurang. Kita ambil yang pemboleh yang ini pula. Kita ambil yang ini, masa untuk air menyejat, yaitu yang inilah. Oke, masa untuk air menyejat. So, kita ubah di sini masa untuk air menyejat. Oke, senang saja. Oke, dan kita kemaskan dia, kita padam yang ini. Oke, yang ini pun kita padam. Kurungan ini kita buka semua. Oke, selesai. Ini cara yang pertama. Oke, cara yang kedua sama juga. Jika tadi yang ini corak dulu baru pemboleh ubah. Sekarang pemboleh ubah dulu. Jika PM corak, maka PBG corak. Apa itu corak? Oke, corak maksudnya sama ada meningkat ataupun menurun atau berkurang, bertambah, lebih begitulah. Oke. Jadi kita ambil sini PM tadi yaitu luas permukaan air terdedah pada matahari, dan PBG pula ialah masa untuk air menyejat. Jadi kita ambil sini jika luas permukaan air yang terdedah kepada matahari, corak dia apa? Yang ini. Oke. Meningkat ataupun bertambah, koma, maka boleh bergerak balas masa untuk air menyejat apa? Berkurang. So, beginilah. Senang saja cara jawab.
Oke, senang saya cara jawab. Beginilah. Oke, tadi cikgu ada bagi tahu. Asal kamu dapat jawab hipotesis hubungan, asal kamu dapat jawab hipotesis atau hubungan, terus kamu akan dapat jawab kesimpulan. Dengan syarat jawaban hipotesis kamu dan hubungan mesti betul. Mesti betul, oke? Nah, jadi cara dia kamu salin saja. Cara dia salin saja. Oke, cikgu copy, cikgu paste di sini. Oke, salin saja. Nah, jawaban. Bukan dua jawaban, satu saja jawaban. Ini yang cikgu bagi contoh saja nih. Oke, sama saja, salin saja. Tapi cikgu suka mau bagi satu cara lain. Satu cara lain cikgu guna apabila PM corak, PBG corak. Begitu. So, cikgu guna perkataan apabila. Oke, jadi cara jawab dia apabila PM itu luas permukaan air yang terdedah. Apabila luas permukaan air yang terdedah kepada matahari bertambah ataupun meningkat, kemudian PBG corak. Oke, PBG massa untuk air menyejat corak menurun. Boleh juga berkurang lah. Oke, jadi senang kan? Senang, sangat senang. Oke. Tapi di sini di sini B juga mau tambah sih kita B ini inferen sebab bekas R mempunyai luas permukaan air yang terdedah kepada matahari paling besar berbanding di bekas P dan Q. Oke, cukup sambung. Menyebabkan proses penyejatan air lebih cepat berlaku. Begitu. Tidak tulis itu pun sebenarnya, tapi tidak tulis itu pun boleh sebenarnya, tapi cukup tambah itu tadi, oke? Maka selesai. Kalau ada A, B, C, D, E, F, G, H, I ada 9, maka kalau semua betul 9 mark kalah. Begini, senang saja. Oke? Harap-harap adik tengok video ini, fahami betul apa yang cikgu perkatakan, bagaimana teknik menjawab. Cikgu akan buat lagi video-video yang lain untuk penerangan. Harap adik-adik akan bertambah paham dan lebih mahir tentang kemahiran proses ini, yang sebab KPS ini, cara menjawab KPS memerlukan daya pikir yang tinggi. Oke, aras berpikir yang tinggi. Oke, jadi itu saja. Adik-adik share video ini, bagi komen, subscribe juga. Oke, share kepada kawan-kawan dan tunggu video untuk seterusnya. Oke, jadi sekian, terima kasih.